Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Ustaz Nur Halim bin Muhammad Nur, Guru Penolong Kanan Akademik Sekolah Agama Tebing Runtuh. Yang berusaha Ustazah Siti Suhair Wa'i binti Suhaimi, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Agama Tebing Runtuh. Barisan ibu bapa, penjaga murid-murid darjah 1 Sekolah Agama Tebing Runtuh, serta murid-murid darjah 1 Sekolah Agama Tebing Runtuh bagi sesi persekolahan 2022-2023 yang dikasihi sekalian. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke Sekolah Agama Tebing Runtuh. Salam perkenalan, saya Ustazah Anila binti Abdullah, Guru Besar Sekolah Agama Tebing Runtuh. Terlebih dahulu, saya ingin memohon maaf kerana tidak dapat bersama-sama dengan ibu bapa dan murid-murid sekalian secara bersemuka, kerana saya masih lagi dalam tempoh kuarantin sehingga 15 hari bulan Mac. Jadi saya mengambil inisiatif ni untuk membuat rakaman video bagi menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan pada hari inilah. Okey, baiklah. Pertama sekali saya sukalah ingin merakamkan ucapan berbanyak terima kasih dan tahniah kepada semua murid-murid dan ibu bapa yang berjaya hadir pada hari ini dalam program Minggu Ukhuwah Sekolah ataupun MUS, khusus untuk pelajar-pelajar darjah 1. MUS ini adalah program tahunan sekolah yang memang dijalankan pada setiap awal tahun sebelum sesi persekolahan yang baru bermula. Okey, baik. MUS ni bertujuan untuk sebagai memberi pendedahan awal kepada murid-murid darjah 1 supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran baru di sekolah, dapat berkenalan dengan guru-guru, warga sekolah dan juga kawan-kawan yang lain lah, kawan-kawan yang baru. Baik, untuk MUS ni juga sebagai pendedahan awal kepada murid tentang peraturan-peraturan di sekolah, macam mana cara mereka di sekolah, budaya di sekolah, serta nak memperkenalkan kepada mereka fizikal bangunan sekolah, contohnya nak pergi tandas kat mana, kelas sekolah agama mereka di mana, sebab kita sedia maklum kita adalah sekolah guna sama dengan SK Sekijang, tapi pentadbiran adalah berbeza lah. Dan sekolah agama kebanyakannya menggunakan kelas di bahagian atas ni lah, ke bahagian atas yang tuan-tuan sekarang sedang duduki, yang bangunan 2 tingkat tu sekolah kebangsaan saja guna, tapi sesi pagi bangunan yang atas ni pun digunakan juga bersama dengan sekolah kebangsaan. Okey, nak cari di mana surau dan sebagainya lah, nak memberi pengenalan terlebih dahulu kepada murid-murid darjah 1. Okey, dan yang paling penting ni, kita nak supaya murid-murid tu dia rasa yakin, rasa seronok, rasa gembira bila berada di dalam sekolah, dan juga sebagai persiapan lah untuk sesi persekolahan pada 21 Mac nanti, 21 Mac 2022. Okey. Dan sukalah saya mengingatkan di sini, walaupun sekolah kita adalah guna sama, pentadbirannya adalah berbeza. Mungkin ada ibu bapa yang terkeliru menyebabkan mereka pendaftarannya lambat. Mereka menyangkakan mereka dah mendaftar di sekolah, dah hantar borang. Dia ada 2 pentadbiran berbeza. Sekolah agama setiap tahun pendaftaran darjah 1 dibuka setiap bulan Julai. Setiap bulan Julai sehinggalah ke bulan Oktober.
Jadi sebagai ingatan untuk ibu ayah, sekiranya nanti akan ada lagi anak-anak yang bersekolah, pada bulan Julai adalah setiap tahun dibuka pendaftaran untuk darjah 1 sekolah agama. Baik. Seterusnya, tuan-puan, ibu ayah dan anak-anak sekalian, di sini saya nak menerangkan beberapa perkara berkaitan dengan waktu persekolahan. Okey. Waktu persekolahan pada pasca COVID di Sekolah Agama Kerajaan Johor adalah kita menggunakan formula 2-3. 2-3 tu di mana murid darjah 1, 2 dan 3 hanya bersekolah sebanyak 2 hari sahaja. Dalam seminggu 2 hari sahaja, iaitu hari Isnin dan juga hari Rabu. Manakala baki 3 hari lagi adalah untuk sesi persekolahan murid darjah 4, 5 dan 6. Okey. Jadi jelas di sini nanti murid darjah 1 dia cuma sekolah 2 hari saja ya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu hari Isnin dan juga hari Rabu. Okey. Jadi nak naik sekolahnya nanti ni 21 hari bulan adalah hari Isnin kan. 20 hari bulan hari Ahad belum lagi mula sekolah. Hari Isnin 21 hari bulan adalah hari pertama persekolahan untuk murid darjah 1 ni, darjah 1, 2, 3. Nanti besoknya 22 hari bulan hari Selasa dia bercuti. Kemudian 23 hari bulan hari Rabu dia naik sekolah lagi. Hari Khamis dia cuti lagi. Begitulah dalam seminggu penggilirannya hanya 2 hari saja hari persekolahan. Kemudian waktu persekolahannya ialah 1.5 tengah hari sehingga 5 petang. Kerana hampir 100% murid-murid kita adalah memang di dalam SK Sekijang. Jadi keluar je daripada SK Sekijang tu, keluar daripada sekolah kebangsaan terus pergi ke bangunan sekolah agama, duduk dalam kelas sekolah agama. Okey. Jadi 1.5 kita dah start lah pembelajaran. Sehingga jam 5 petang, iaitu masanya 4 jam setengah murid-murid berada di sekolah agama. Okey. Kemudian saya suka juga nak mengingatkan bahawa sekolah kita memang tiada pengusaha kantin. Jadi kebiasaannya ibu bapa yang sebelum ni mereka akan membawa bekalan makanan sendiri. Jadi kalau misalnya nanti untuk sesi persekolahan sekolah agama balik daripada sekolah kebangsaan tu, ada juga ibu bapa yang tunggu di luar kawasan pagar tu, mungkin beri anak mereka bekal ataupun suruh anak mereka makan. Kebiasaannya bawa bekal dan boleh salin baju sekali lah dalam kereta. Sebab saya nak bagi tahu ni dalam persekolahan pasca COVID ni bilik persalinan tidak dibuka lah. Kalau sebelum-sebelum ni 2 tahun yang lepas kita memang murid-murid siap salin baju sekali dekat sekolah, bawa baju apa semua siap dah gantung kan. Tapi untuk 2 tahun kebelakangan ni tidak jadi kalau boleh salin dalam kereta. Dan andai kata tengah hari tu ibu bapa tak datang pun tak apa. Jadi sekolah agama beri kelonggaran untuk mereka terus memakai baju sekolah kebangsaan tu lah. Okay. Dan andai kata tak sempat bawa bekal ke, sebenarnya ada juga di kalangan ibu bapa ni yang memang ada kumpulan yang menempah makanan tu. Nanti boleh berurusan dengan ibu bapa yang kawan-kawan yang sebelum ni, dia orang tahu kat mana nak order makanan. Memang ada pengusaha yang hantarkan bawa masuk dalam sekolah. Kita kena bayar lah, kena bayar. Okay. Dan biasanya ambil order mingguan macam tu. Okay, jadi itu pun lebih memudahkan andai kata ibu ayah tak sempat nak hantar bekalan untuk tengah hari tu. Okay. Dan saya suka untuk menyarankan supaya ibu ayah ambil anak ikut waktu yang telah ditetapkan. Contohnya dia balik pukul 5 petang, janganlah terlalu lewat. Kesian kalau kata biarkan sampai pukul 6. Memang guru-guru masih ada di dalam kawasan sekolah dan guard pun ada, tapi sekolah kita ni tak ramai, sunyi kan. Jadi seeloknya kalau dapat jangan terlalu lambat. Pukul 5 keluar, 5 suku, 5.20, paling lambat pun 5.30 lah. Mereka dah diambil lah pada waktunya. Jangan biarkan lama-lama, sebab kita pun tahu anak kita daripada pagi dah berada di SK. Kesian terlalu lama. Okey, baik. Macam saya cakap tadi, pakaian tu kalau dapat tukar dalam kereta tengah hari tu boleh. Kalau tak, terus saja dengan pakaian SK tu boleh masuk ke dalam bilik sekolah agama. Okey. Baik.
Seterusnya untuk kitab pinjaman, alhamdulillah sekarang kerajaan Johor semua murid-murid daripada darjah 1 sampai darjah 6 layak meminjam skim pinjaman kitab, kitab pelajaran tu. Kalau sekolah kebahasaan kita ada buku teks, jadi sekolah agama kita ada kitab, jadi semua dapat pinjaman. Namun saya nak beritahu dahulu, oleh kerana sebelum ni bilangan murid kita pun tak ramai, iaitu 14 orang untuk darjah 1. Jadi kitab yang kita ada tu memang ada 14 set sahaja. Jadi untuk pendaftaran tahun 2022 ni ada lebihan sedikit. Murid ni ramai dalam kalau setakat yang dah dibilang tu dalam 18 ke 19 orang. Jadi ada kekurangan di situ. Namun begitu pihak sekolah telah berusaha meminta daripada peringkat daerah. Jadi andai siapa yang mendaftar lambat tu, kita memang dahulukan yang pendaftaran awal, kita beri pada yang pendaftaran awal dululah untuk skim pinjaman kitab tu, dan yang lewat tu kita kita akan carikan kitab di peringkat daerah dan serahkan kemudian kepada ibu ayah. Okey, baik. Seterusnya suka juga saya untuk menerangkan tentang mata pelajaran untuk pelajar darjah 1. Berdasarkan pada kurikulum standard sekolah agama, murid-murid darjah 1 ni dia akan belajar sebanyak 10 mata pelajaran, iaitu ada Al-Quran, hafazan, tauhid, ibadat, sirah, akhlak dan tasawuf, kemudian ada al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, jawi dan had, ada amalan lazim dan juga ada Kesultanan Islam Johor. Okay, baik, sepatutnya murid-murid kalau hari persekolahan biasa bukan pasca COVID ni, sepatutnya mereka menjalani ada 2 kali ujian dalam setahun dan 2 kali peperiksaan bertulis dalam setahun, menjadikan 4 kali lah keseluruhan peperiksaan mereka tu ataupun ujian mereka. Tapi memandangkan dah 2 tahun ni persekolahan semasa adalah persekolahan COVID ni kan, kita pun kejap lagi ada PDPR, kejap lagi sekolah, kejap lagi tutup sekolah kat rumah sahaja. Jadi sejak 2 tahun ni kita ada 2 saja, iaitu ujian penilaian bilik darjah yang dibuat pada pertengahan tahun dengan hujung tahun. Dan ujian penilaian bilik darjah ni wajib diduduki oleh murid-murid jika nak naik ke darjah yang seterusnya pada tahun hadapan. Contohnya pada tahun 2022 ni, contohnya budak darjah 1 nanti, murid-murid darjah 1 duduki ujian penilaian bilik darjah, dan insya-Allah tahun 2023 naiklah mereka ke darjah 2 untuk seterusnya. Okey, baik. Saya nak cerita sikit. Pada awal persekolahan, kebiasaannya Ustaz Alim dia lebih menekankan kepada program pembelajaran jawi aujad jawi aujad. Namun begitu dia akan digabung jalinkan dengan jadual yang sedia ada. Contohnya pada hari tersebut ada mata pelajaran ibadat. Di dalam mata pelajaran ibadat tu juga Ustaz Alim akan tekankan berkenaan dengan mengeja jawi, membaca dan menulis jawi lah, supaya dapat memberi kemahiran dan juga memahirkan murid-murid ni jawi, direntaskan dalam pelajaran yang lain. Okey. Seterusnya suka juga untuk saya nyatakan di sini ekoran dari keadaan semasa sejak 2 tahun kebelakangan ni kejap lagi kadang-kadang ada cuti belajar di rumah kan, kita panggil PDPR kan, pembelajaran dari rumah tu. Maka saya sukalah nak berkongsi bahawa bahagian pendidikan Islam, Jabatan Agama Islam Johor ni, dia telah memperkenalkan kaedah pembelajaran secara atas talian menggunakan JPIT Al-Bayin dengan kerjasama daripada pihak UTM pihak UTM yang membangunkan. Jadi melalui JPIT Al-Bayin ni, murid ni bukan sahaja dapat berinteraksi dengan guru secara online, sebab selama ni kalau PDPR tu kita guru-guru ni atas inisiatif sendiri menggunakan GM, Telegram dan sebagainya lah. Tapi ni ada khusus daripada Jabatan Agama Islam sendiri, bahagian pendidikan, iaitu namanya Al-Bayin. Senang kata di dalam tu nanti ada disediakan ada kuis, latihan, aktiviti-aktiviti untuk murid, ada sekali kita pelajaran di dalam tu. Senang kata benda ni
kalau di sekolah kebahasaan dia orang menggunakan Google Classroom. Begitulah kalau di peringkat jabatan kita panggil dia nama program ni Al-Bayin. Ini sekiranya berlakulah PDPR lagi ke kan. Kalau tak, kita secara bersemuka tu kita tak gunakanlah benda ni. Okey, ini sekadar makluman saja kepada ibu bapa. Jadi selaku guru besar Sekolah Agama Terbina Runtuh ni, saya besarlah harapan saya berharap agar kami ni barisan guru-guru mendapat kerjasama daripada ibu bapa untuk kita sama-sama memainkan peranan, berganding bahu bagi mendidik anak-anak kita ni untuk beri yang terbaik kepada anak kita, untuk menjadi insan yang cemerlang dari segi sahsiah dirinya, yang paling penting cemerlang dari segi sahsiah diri dia, cemerlang juga dia punya akademik dan juga pelajarannya. Dan insya-Allah semoga anak-anak ni menjadi anak-anak yang berjaya di dunia dan akhirat. Akhirnya lah, sukalah untuk saya mengajak kepada ibu bapa jika terdapat sebarang permasalahan berkaitan dengan anak-anak, berkaitan dengan persekolahan, saya ulang sekali lagi, jika terdapat sebarang permasalahan, suka untuk saya menjemput ibu ayah datang ataupun berhubung dengan pihak sekolah, sama ada saya selaku guru besar ataupun guru-guru yang lain, Ustaz Halim, Ustazah Suhair, kerana kami ni tak ramai, hanya tinggal bertiga saja. Sebab dulu ada 5, kemudian Ustaz Azhari berpindah ke Pontian, Ustazah Amira berpindah ke Keluang, jadi dah tinggal bertiga. Jadi andai terdapat sebarang permasalahan, kita cari jalan penyelesaian, datang berbincang ataupun berhubung melalui WhatsApp. Kita selesaikan dengan cara yang baik. Jangan sesekali kita cepatlah, orang kata zaman sekarang ni zaman segala-galanya di hujung jari, segalanya di hujung jari, kita cepat nak viralkan, kita nak gembar-gemburkan permasalahan di media sosial dan sebagainya. Jadi saya harap sangat mendapat kerjasama daripada ibu bapa dengan baik untuk kita selesaikan sebarang permasalahan, dan juga apa-apa juga pertanyaan boleh bertanya dengan salah seorang daripada kami lah. Jadi saya rasa dah cukup panjang penjelasan saya pada hari ini. Saya tak berniat untuk memanjangkannya lagi. Akhir kata, semoga kita semua dapat bekerjasama dengan baik dan anak-anak pun dapat bersekolah dengan sempurna di Sekolah Agama Tebing Runtuh. Dan insya-Allah kita jumpa pada sesi persekolahan 2022, iaitu pada tarikh 21 hari bulan Mac 2022, dan segala info-info terkini, maklumat terkini akan disalurkan di grup Sekolah Darjah 1 dan juga di grup rasmi. Nanti tuan-tuan akan di-invite masuk ke dalam grup rasmi ibu bapa Sekolah Agama Tebing Runtuh. Akhir kata, saya akhiri ucapan pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.